Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang bertajuk taklid. Taklid dari segi bahasa ialah suatu benda yang diletakkan di leher, atau lebih mudah untuk kita kena pasti taklid iaitu satu benda, yakni sebagai rantai ataupun kalung yang diletakkan di leher. Imam Al-Ghazali membawakan definisi dari segi istilah. Bermaksud taklid adalah seseorang yang mengikuti imam yang lain tanpa dia mengetahui hujahnya. Yang kedua, Imam Ibn Humam membawakan maksud sebagai taklid iaitu sebagai seorang yang telah mengikut perkataan atau perbuatan imam orang yang lain tanpa dia mengetahui dalil ataupun hujahnya. Dan yang terakhir sekali, jumhur para ulama juga telah membawakan maksud tentang taklid iaitu seorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan orang yang lain tanpa dia mengetahui dalil yang dibawakan olehnya. Akhir sekali, Imam Ibn Subuki juga menyatakan tentang taklid iaitu at-taqlid huwa akhadul qaul min ghairi ma'rifatud dalil. Yang bermaksud taklid ialah satu benda yang taklid adalah mengikuti perkataan orang lain tanpa dia mengetahui dalil. Okay, itu saja, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai pendapat ulama mengenai taklid dalam akidah atau masalah-masalah utama yang umum. Okey, terlebih dahulu saya Ashraful Aiman bin Sadali, 050019. Okey, baiklah. Permasalahan akidah atau usuluddin seperti mengenal Allah dan sifat-sifatnya, dalil-dalil kenabian, akhlak dan apa sahaja yang diketahui secara daruri dalam agama, baik dalam hal-hal ibadah, muamalah, sekatan-sekatan iaitu al-uqubat atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang kesemuanya itu telah ditetapkan secara qat'i, seperti haramnya riba dan zina, bolehnya jual beli dan pernikahan, pelaksanaan rukun-rukun Islam yang 5 dan masalah ini, maka taklid tidak diperbolehkan menurut pendapat majoriti ulama. Berbeza dengan pendapat majoriti tersebut, Abdullah ibn al-Hasan al-Ambari, ulama Hasyawiyah dan Syiah Batiniyah, menyatakan bahawa dalam masalah tersebut taklid diperbolehkan. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh majoriti ulama yang tidak membolehkan taklid dalam masalah tersebut ialah: yang pertama, melihat dan memikirkan fenomena alam merupakan suatu kewajipan. Okey, berdasarkan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 190. Nabi SAW pula menegaskan dalam sabdanya yang bermaksud, celakalah bagi orang yang membacanya, iaitu ayat tentang penciptaan langit dan bumi dan tidak memikirkannya. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam syahihnya nombor 621. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, para ulama telah bersepakat dalam masalah kewajipan mengenal Allah, apa sahaja yang diperbolehkan maupun yang tidak. Kewajipan tersebut tidak dapat dilakukan dengan jalan taklid. Seseorang mukallid, iaitu orang yang bertaklid, hanya sekadar mengambil hukum dari orang yang diikutinya tanpa mengetahui apakah hukum itu benar atau salah. Boleh jadi orang yang diikuti tersebut ialah berbohong, maka kebohongan tersebut akan menyesatkan orang-orang yang mengikuti, iaitu bertaklid kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Mat Zaimaudin, nombor metrik 051244. Jadi pertanyaan insya-Allah saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu hukum bertaklid. Jadi bila kita sebut bertaklid, kita kena faham taklid ni boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, taklid dalam akidah, dan yang kedua taklid dalam perkara furuk, iaitu fiqh. Okey, kita tengok dalam taklid dalam akidah ya. Taklid dalam akidah berlaku perselisihan pendapat antara ulama. Antaranya ulama iaitu Imam Al-Sanusi dalam kitabnya Al-Kubra mengatakan tidak memadai dengan bertaklid, iaitu tidak sah taklidnya. Maka orang yang bertaklid dalam akidah dikira kafir. Pendapat yang kedua memadai dengan bertaklid.
tetapi berdosa sama ada orang itu ada kemampuan lagi belajar ataupun tidak. Okey. Seterusnya kita tengok pendapat ulama, pendapat jumhur ulama tentang taklid dalam isu akidah. Jumhur ulama mengatakan tidak mengharuskan bertaklid dalam perkara berkaitan dengan akidah. Jadi setiap mukallaf ni wajib berpegang dengan pegangan yang kukuh, iaitu pegangan yang bersertakan dengan dalil. Contoh setiap mukallaf ni wajib berpegang dengan dalil ijmali. Dalil ijmali ni dalil yang bersifat umum. Sebagai contoh, bila orang tanya apakah bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalil ijmalinya iaitu wujud Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dibuktikan dengan wujudnya alam ini. Okey. Jadi seterusnya dalam kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani, musannif kita ada yang mengatakan bahawa setiap mukallaf wajib mencari dalil dan tidak cukup dengan bertaklid. Kalau siapa-siapa yang bertaklid, maka imannya masih sah tetapi berdosa. Untuk kategori kedua iaitu taklid dalam bab fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahawa berijtihad tidak dilarang, tetapi kita kena ingat ijtihad ni bukan semua orang boleh buat. Jadi biasa ijtihad ni hanya ulama yang bertaraf mujtahid saja boleh buat. Jadi untuk orang awam wajib bertaklid iaitu dengan bermazhab. Sekian sahaja daripada saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhrul Arifin bin Syamsul Anwar 049830. Okey, pada hari ini saya akan pergi pada poin tajuk kami yang seterusnya, iaitu sebab-sebab bertaklid. Antara sebab-sebab yang menyebabkan kita perlu bertaklid ialah ketidakmampuan kita untuk memahami ilmu itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kita ini sebagai orang biasa ataupun istilahkan sebagai orang awam mempunyai beberapa kekurangan untuk memahami ilmu itu. Contohnya, kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana hukum itu diperolehi, bagaimana dalilnya dan bagaimana membandingkannya dengan perkara-perkara yang lain. Jadi dalam fiqh kita telah bertaklid kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia Islam, Imam Syafi'i ini adalah seorang ilmuwan yang terkenal dan kebanyakan rujukannya menjadi rujukan umat Islam sehingga kini. Beliau yang sememangnya diketahui daripada kecil hinggalah ke akhir hayatnya amat menumpukan kepada pembukuan dan pencarian ilmu. Jadi disebabkan kelebihan itu dan kehebatan yang ada pada beliau, kita sebagai umat Islam pada masa kini telah mengikuti dan telah memilih mazhab Imam Syafi'i kerana kemahiran dan kelebihan yang ada pada dia. Jadi itulah antara sebab-sebab mengapa kita perlu bertaklid. Jadi sampai sini saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Saleh, nombor metrik 051097. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan kesan-kesan bertaklid. Kesan-kesan bertaklid ini banyak mengikut pendapat ulama', tetapi kalau kita mengambil yang penting ialah ada dua. Iaitu yang pertama, apabila kita bertaklid, kita akan menyesatkan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita mengikut suatu ajaran yang ditetapkan oleh agama tanpa merujuk mana-mana pihak ataupun kitab. Itu boleh menyebabkan menyesatkan diri kita sendiri dan merosakkan akidah kita. Yang kedua, kita akan membuat pertelingkahan di antara umat Islam kerana mempunyai sumber hukum yang berbeza. Memang kalau mengikutkan kekhilafan di antara ulama', khilaf mereka boleh diikut oleh umat Islam. Tetapi bagi Muslim yang biasa yang tidak mempunyai banyak ilmu, tidak boleh diikuti oleh ramai pihak umat Islam. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi kesan bertaklid ini. Kerana apabila kita bertaklid, akan menyesatkan diri kita sendiri dan umat Islam. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur Ahmad bin Adi Yasmani 049876. Saya akan membicarakan tentang isu-isu berkaitan taklid. Okey, perbahasan mengenai isu berkaitan taklid ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama adalah sama ada individu bertaklid kepada mazhab tertentu atau tidak bertaklid kepada mazhab tertentu. Baik, maka sebagai pendapat wajib bertaklid kepada mazhab tertentu kerana mereka beriktikad bahawa apa yang dipegang itu adalah benar. Maka wajib bertaklid ke atas apa yang diiktikadnya. Maka pendapat yang kedua itu adalah tidak wajib bertaklid kepada mazhab tertentu dalam kesemua masalah. Okey. Pendapat yang telah dikemukakan iaitu pendapat yang kedua adalah tidak wajib bagi untuk bertaklid kepada mazhab tertentu. Maka harus untuk kita bertaklid kepada mana-mana mujtahidin ataupun ulama yang dikehendaki. Kerana apa? Empat mazhab itu adalah iaitu Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu kita bebas untuk bertaklid kepada mana-mana mazhab dan jangan bertalfid. Dan pendapat yang kedua ini iaitu harus untuk kita bertaklid kepada mana-mana ulama. Ini adalah lebih rajih. Iaitu pendapat ini adalah kuat. Baik, mengenai tentang talfiq. Talfiq ini iaitu dari segi bahasa adalah lafaqah, iaitu menggabungkan kain. Di mana talfiq ini adalah haram kerana dia mencampurkan iaitu mazhab contohnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Okey, kita ambil mudah iaitu contohnya kita menggunakan wuduk mazhab Hanbali tapi solat kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka talfiq inilah yang dilarang oleh ulama. Okey, maka itu sahaja berkaitan tentang isu-isu berkaitan taklid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.